Hai, Assalamualaikum. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Kita dah masuk hari yang keberapa dah dalam Ramadan ni? Tak terkira pula. Tapi yang coach tahu, hari ini ialah siri tips kurus Ramadan yang ketujuh. Dah seminggu dah coach buat setiap hari kan. So we hope you all dapat manfaat daripada apa yang coach dah sampaikan selama seminggu ni. Inilah hari yang ke-7 coach buat. Dan kalau kita fikir betul-betul kan, kalau tengoklah ya, siapa yang nak turun berat badan ni, sama ada you nak guna method apa sekalipun dalam grup mana-mana pun ya, dalam grup clean eat clean ke separuh suku-suku separuh ke, konsep dia memang tak lari kat sini kan. Sebab apa? Kita coach mementingkan macam mana minum air yang pertama, yang kedua ialah mengenai karbohidrat, yang ketiga betapa pentingnya serat, dan serat tu membantu kita, sangat-sangat membantu. Siapa-siapa yang nak turun berat badan ni, nak takut supaya gula jangan melonjak naik, serat banyak membantu kita kan. Boleh dengarlah video pasal serat tu kan. Dan protein, mengenai how important protein is, dan lemak. Dan kita juga, coach ada cerita semalam mengenai bagaimana nak mengira kalori daripada badan kita, apa yang keperluan badan kita, sehinggalah macam mana kita nak tengok kalori itu pada pemakanan. Sebab macam ni, ramai orang mempunyai masalah, ialah yang pertama, dia tak tahu berapa keperluan kalori dia dalam sehari. Ini satu benda yang normal ya, bagi orang semua. Dia nak turun berat badan, tapi dia tak ada clue langsung, okay, apa badan dia perlu. Dan perbezaan antara orang yang 1.5 meter dengan 1.8 meter adalah macam langit dan bumi. Begitulah bezanya. That's why kalau seorang yang mungkin tinggi dia 1.5, dia punya suami dalam 1.75 contoh, kemudian dia keluar makan sama-sama, seorang order yang ni lebih kurang 600 kalori, yang seorang ni pun order macam ni juga 600 kalori, suami makan 600 kalori, si isteri makan 600 kalori, tapi isteri naik berat badan. Kenapa? Sebab si suami dia boleh bakar lebih banyak kalori berbanding dengan isteri yang hanya 1.5 meter tu. Tambah-tambah lagi isteri tu tak berapa aktif. Tambah-tambah lagi yang dah bersalin, 2-3 kali bersalin. Sebab metabolisme kita terganggu apabila kita bersalin, kalau sini kita tak lakukan semua exercise tu semula. So, itu dia tak tahu, okay? Dan yang kedua, biar tengok coach nak tengok my own live kat sini supaya memastikan coach tak miss kalau you all buat apa-apa komen. Okay? Alhamdulillah. Sekejap ya. Tak boleh buat multitasking. So, yang kedua, masalah ramai orang ialah dia tak tahu agak kalori pada makanan tu sendiri. Okey, katalah dia tahu, okey, aku kena makan 1,500. Tapi bila dia tengok makanan, dia tak tahu nak matchingkan berapa kalori pada makanan tu. Dia tahu saja orang kata, okey, kena makan separuh suku-suku, atau suku-suku separuh, ini. Okey, kalau sini ikut macam tu. Tapi dia sebenarnya tak tahu, sebab pemakanan ini bukannya setakat makan tengah hari itu saja. Tapi dia ada makan pagi, dia ada snacking, dia macam mana. Jadi kalau kita lapar macam mana, kalau kita exercise macam mana, kalau kita tambah 500 kalori dalam exercise macam mana. Jadi semua kehidupan kita ni bukan satu garis lurus saja, tapi dia ada keperbagaian, kan? Jadi makanan pun berubah-ubah, kan? Waalaikumsalam semua. Kamarul, okey, waalaikumsalam. Juita, terima kasih. Asrina, tag kawan-kawan. Anda boleh juga share video ini. Sebab apa yang coach bagi hari ini dan beberapa hari yang lepas, semua adalah value yang boleh membantu you all. Waalaikumsalam Aisyah, yes. Okay, sini kecil sikit jadi kena baca kat situ. Okay. Now, yang ketiga pula, masalahnya dia tak tahu pula apa karbohidrat, apa protein dan apa dia lemak. Biasa je coach nampak orang tu nak lose weight, dia makan karbohidrat je, dia makan biscuit je, okay? Ataupun dia nak lose weight, dia makan sayur je. Coach, kalau saya makan sayur boleh? Sayur je. Bolehlah sehari 2, lepas tu nanti seminggu pitam, okay? Tak larat. Kemudian bila dia mempunyai pengalaman yang teruk,
then dia rasa macam, oh aku tak boleh lah berdiet ni. Sebab dia ilmu dia tak ada, kemudian dia terjun dalam bidang diet yang mana dia tak ada ilmu dan impact dia teruk kat dia kan. Coach baru baca tadi, coach entah macam mana dapat pula minat nak memahami kenapa ada orang suka duduk di atas kapal layar tu, yang kapal layar dia panggil live a boat. Okay? Dia duduk dalam kapal layar sampai bertahun-tahun dia duduk. Okay? Coach macam teringin nak tahu. So I go and do this research, baca mengenai kehidupan orang. Tapi diorang punya advice is interesting tu. Bagi siapa yang baru nak mula hidup di laut, dia cakap, maknanya dia ada boat, dia hidup di situ, kerana one couple, kerana seorang, you kena belajar dulu, dia cakap. Jangan nak beli boat, kasih cantik boat, kasih lengkap boat semua, lepas tu kau keluar ke laut terus. Tapi tak tahu apa masalah dia, macam mana mengendalikan laut, apa masalah. Jadi, you kena belajar, you kena ikut dulu sebagai mungkin orang yang ikut dulu beberapa bulan. Ataupun kalau you dah beli boat tu, you kena keluar setiap minggu. Seminggu mungkin 2 jam, 3 jam. Seminggu 2 jam, 3 jam. Every day sampai 2-3 tahun. Untuk memahami laut. Kalau tak sampai 2-3 tahun pun 6 bulan sekurang-kurangnya yang full. Supaya kita tahu. Jangan nanti kita tak tahu, terus pergi laut. Dan lepas tu kita menghadapi masalah, tak boleh repair lah, inilah cost dia. Balik-balik terus tak mau. Macam itulah juga dengan diet kita. Okay? Dengan diet kita juga, kita tak ada ilmu, terus kita lompat saja. Dan kita lompat, macam masalah kita, hitam lah, inilah, itulah, tak turun berat badan lah, tak ada result langsung. Membuatkan kita rasa kita punya experience. First experience untuk turun berat badan itu adalah hitam. Tak berapa bagus. Jadi menyebabkan kita menjauhkan diri daripada turun berat badan, buat tak tahu saja, lantapilah badan aku dah jadi macam ni, kau suka-suka, kau tak suka, tak suka. Ini bukan masalah suka tak suka, ini masalah penyakit, masalah tenaga yang kau guna untuk menjalankan badan tu. Kalau 30 kilo overweight, sangat memenatkan. You katalah sekarang ni coach, okay, berat badan coach ni hampir-hampir ideal. Okay, dalam 2-3 kilo overweight tu normal lah. Coach memang maintain macam ni saja. Now, katalah sekarang ni coach nak overweight by 20 kilos. Bayangkan tu, 10 kilo beras sini, 10 kilo beras ni. 20 kilo beras dibawa ke hulu ke hilir. Itu dia punya keburukannya. Dan disebabkan itu, kita punya joint, kita punya lutut akan sakit sebab dia tidak design untuk angkat overweight tu. Kita punya belakang, kita punya badan semua, kan? Sebab dia tidak design. Jadi benefit dia untuk turun berat badan sangat banyak. You ada more energy. Tapi bila you nak start turun berat badan tu, make sure you ada ilmu supaya you tak serik. Okay? Jadi yang keempat tadi tu ialah tak tahu nak imbangkan banyak mana yang perlu dimakan. Aku tahu protein, aku tahu lemak, aku tahu karbo. Aku tahu karbo. Tapi banyak mana protein? Kenapa diorang kata 100 gram? Kenapa sayur tu kena separuh pinggan? Jadi, walaupun hari ini coach akan share satu benda yang very technical. Ini technical tau, yang berkira-kira. Kalau you tak suka untuk mengira, sekurang-kurangnya you tahu dari mana datangnya konsep yang ayam tapak tangan. Tengok, pakar-pakar nutrition semua kan berusaha untuk memudahkan kepada you all tu. Sampai dia cakap protein kena makan macam ni sebesar tapak tangan, sayur separuh pinggan. Sampai dia bagi dalam bentuk yang paling mudah. Tapi coach hari ini nak tunjukkan kepada you all secara technical, secara matematik, dari kenapa boleh datang macam tu. Ini bagi orang yang betul-betul berminat nak tahu, okay? Nak belajar. Bagi orang yang tak tahu lagi lah. Orang yang tahu tu tak apalah, dia cuma tengok-tengok, dia check. Tapi bagi orang yang berminat nak tahu, okay? Jadi siapa yang berminat nak tahu kenapa kita perlu makan 100 gram protein contoh, kenapa kita kena makan, kenapa tak makan 200 gram, kenapa tak makan 300 gram, kenapa tak makan seekor ayam? Bolehkah kita kurus kalau kita makan protein seekor ayam? Jadi macam mana kan? Chia seed, banyak mana kita boleh makan? Madu, banyak mana kita boleh makan? Boleh tak kita makan? Boleh tak kita makan cheesecake, dalam masa yang sama kita turun berat badan? Jadi, siapa yang berminat nak tahu, nak ngira betul-betul? Okay? Sebab
you masuk dalam coaching program ke mana-mana, dia akan bagi you satu konsep yang basic. Okay, you ikut yang ni, insyaAllah you boleh turun berat badan. Jadi you tak payah fikir apa-apa, you ikut. Tapi siapa yang nak tahu lebih lanjut lagi, cuba komen kat situ, saya nak. Okay, siapa nak tahu yang coach nak tahu ni, siapa yang berminat ni, sebab coach buat apa kerja ni, okay, everyday kan coach cakap, coach spend at least 1 hour, 1.5 hours prepare untuk sampaikan setengah jam macam ni kan. So, Waalaikumsalam. Zuraimas, thank you very much. Siapa? Mahfuza, thank you. Zanaria, thank you. Hai semua. Okay, Juwita kata saya nak. Okay, seorang cakap nak tu pun kira okay lah. Tapi kalau siapa yang lagi nak tu, please bagi-bagi ya. Okay, now. Nak semua? InsyaAllah nak. Okay. Semua saya nak. Okay, Intan nak. Intan, Zanaria, Nur Hasana, thank you very much. Now, sekarang ni, filosofi itulah sekarang ni, this tak ada satu benda yang tetap. Okay? Ini adalah pendapat. Okay? Pendapat mazhab tertentu. Tapi coach berpegang kepada filosofi 40, 30, 30. Di mana 40% itu ialah daripada karbohidrat, 30% daripada protein dan 30% daripada lemak itu sendiri. Now, untuk makanan di Malaysia bukan senang nak dapatkan angka ni. Kebanyakan karbohidrat kita sangat tinggi. Okey. Jadi tapi tak apa. Sekurang-kurangnya kita tahu dia punya garis panduan, iaitu 40 30 30. Ada juga yang go for 50% karbohidrat. Kurang pasti yang mana satu 20, mana satu 30 ni. Tapi basically karbohidrat dia melebihkan kepada 50%. Okay. Thank you very much semua yang komen. Okay, insyaAllah coach akan bagi terbaik. Jadi ini jelas kan? 3 ni saja. Janganlah tanya pasal vitamin ke apa. Itu semua micronutrient. Micronutrient ni adalah ukuran yang sangat sedikit. Dia perlu sedikit tapi berterusan. Tapi makronutrient ni satu benda yang kita boleh pegang. Minyak kita boleh pegang. Protein kita boleh pegang. Okay. Walaupun vitamin tu kita tak boleh pegang, vitamin tu kan, mineral berapa banyak kita tak nampak. Okay. Dia bagi kita tablet pun kita nampak, oh itu vitamin, kita tak nampak. Okay. Jadi ini yang 3 makronutrien yang kita nampak dan perlu disusun atur. Tengok Allah jadikan tu semua sangat-sangat mudah untuk kita kan. Ini adalah rahmat Allah di mana dia menurunkan jenis makanan pun mudah kita nak faham. Okay. Supaya kita boleh menyusun pemakanan kita dengan cara yang terbaik. Okay. Let me see. Mana punya view yang lebih senang. Okay, kalau siapa yang dah ikut coachnya kelas beberapa hari yang lepas, you all akan perasan format pemakanan yang coach sampaikan di sini. Di mana ini adalah breakfast, yang ini adalah lunch, ada snacking, dan ini adalah makan malam. Okay, biasanya coach akan ada satu snacking di sini, tapi untuk mudahkan kita berbincang, kita cuma cerita kepada 4 tempat masa makan ini. Dan di sini adalah bagi orang yang memerlukan kepada lebih kurang 1,300 kalori. Okay? Jadi dia punya magic number yang macam semalam, siapa ikut kelas malam, katalah magic number dia dalam 300 kalori. 1,300 kalori. Now, coach dah makanan yang sama semalam. Okay? Okay, makanan yang sama semalam. Cuma ada beberapa pertambahan, tak ada. Semua sama, exactly semua sama semalam. Okay. Now, sebelum tu, coach nak sampaikan cara mana kita nak dapat kalori ni. Of course, untuk mudah, semua orang boleh tahu, semua orang pun boleh buat. Ialah you boleh cari daripada Google. Okay. Dan tambah-tambah kalau you boleh dapat yang bentuk, bila kita macam sekarang ni, kalau coach minta kalori carrot. Okay. Carrot dia tunjuk carrot kat situ, dia tunjuk berapa dia punya serving, and then kat tepi ni dia ada tunjuk semua berapa fat dia, berapa karbohidrat dia, berapa protein dia, dia punya fiber. Okay, yang ini ni penting. Jadi kita boleh tengok dia punya makronutrien dalam bentuk gram. Okay, ambil yang tu dulu relax dulu. Jadi ambil yang gram. Jadi apa yang perlu kita nak tahu di sini ialah
Nombor satu daripada nutrition fact tu, ataupun kalau kita tengok label makanan. Label makanan pun okey juga. Ataupun kalau dalam MyFitnessPal punya apps, yang makanan-makanan yang kira complete tu, yang ada tick. Yang ada tick tu kira macam verified. Okay? Itu pun semua ada. Tapi dalam label makanan kebanyakannya ada. Okay, now. Okay, coach adjust sikit sini. Boleh tak? Okay, Jadi, sekarang untuk makanan pagi, cuba perhati sini. Sama macam semalam, wholemeal, timun dengan tomato dan telur. Okey ya. Wholemeal, telur. Kemudian di sini berapa banyak dia? Ini kalori yang coach baca daripada nutrition facts. Kemudian coach ambil berapa gram fiber. Coach ambil di sini berapa gram protein. Okey ya, detail kan? Ambil sini berapa gram fat, lemak dia. Dan berapa gram karbohidrat. Okey. So, masukkan di dalam jadual. Okey. Ini kira macam ada Excel lah. Siapa yang pandai main Excel ni. Kalau tidak, main tulis atas kertas je. Okey. Right. So far jelas? Yang itu jelas lah. Dari mana nak dapatkan makanan tu. Dari mana nak dapat gram-gram fiber lah. Gram protein lah. Gram fat tu semua. Jelas. Moga-moga jelas. Setakat ni semua jelas ya. Tolong komen kat situ. Setakat ni jelas. Tahu dari mana nak dapat nilai itu. Sebab satu kali kita dapat nilai itu, kita dah boleh buat semua kita punya pemakanan yang kita makan. Dengan syarat, makanan tu mesti simple. Kalau tidak, kau nak kira, okay, coach, ayam kurma dengan kuah dia macam mana nak kira? Coach tak tahu nak kira. Okay, itu kau pergi timbang sendiri, hantar pergi dekat lab, pergi timbang sendiri. Itu tak ada. Kalau sebenarnya ada orang pun masuk dalam Google kat situ, benda tu 50-50. Boleh percaya tak boleh percaya tak tahu. Sebab dia bukan lalui satu proses yang mungkin kalau ramai orang buat, dan mungkin ada. Tapi kalau setakat sikit-sikit saja satu orang buat kat situ, I don't know whether I can trust ke tidak. Okay? Especially kalau you guna MyFitnessPal. MyFitnessPal ni dia macam social media juga. Coach pun boleh letak, ini pun boleh letak, itu pun boleh letak, semua orang boleh letak situ. Tapi betul ke tidak, tak tahu. Okay? Now, once kita dah dapat semua dia punya gram ni, kita bubuhlah semua. Makanan tengah hari kita berapa, makanan snacking kita berapa, kemudian makan malam kita berapa. Kita masuk semua dalam tu. Okay ya, tadi dah jelas, alhamdulillah. Okay. Kemudian kita campurkan semua, okay, untuk sehari. Kita campur untuk sehari. Okay, penting ya. Jadi maknanya protein tadi kita campur sampai kat bawah tu. Berapa jumlah dia? Jadi di sini orang tu mengambil protein dalam 92 gram protein. Now, coach nak highlight kat sini untuk sama-sama ambil pelajaran. Kalau perasan kat sini telur, fiber dia kosong. Okey. Kemudian kalau kita tengok sini roasted chicken, fiber dia pun kosong. Kemudian kalau kita tengok sini ikan bakar, fiber pun kosong. So maknanya kalau kita hanya bermakan makanan protein saja, kita takkan ada fiber. Okey. Dan sama juga kalau kita tengok dalam bidang karbohidrat ni, okey. Kalau kita tengok roasted chicken, karbohidrat kosong. Okay. Ikan bakar, karbohidrat kosong. Jadi kita nampak tak? Jadi kalau kita nak sumber karbohidrat, kita kena betul-betul ambil karbohidrat. Kalau sekiranya protein, kalau macam ayam ke ikan, melainkan kita masak tambah gula dalam tu. Itu lain cerita. Okay. Ini sekarang ni coach buat very very simple. Roasted, ikan pun ikan oven bake, oven bake. Jadi tak ada minyak. Sebab senang nak kira. Bila senang nak kira tu, coach senang nak share kat you all. Okay. Kalau kita tengok karbohidrat paling tinggi karbohidrat. Ini nasi karbohidrat sampai 45 gram. Wholemeal karbohidrat sampai 24 gram. Kalau kita tengok telur, karbohidrat dia hanya 1.2 gram. Apa lagi? Buah pun tinggi juga. Macam buah pear tadi, separuh buah 14 gram. Kemudian untuk sayur-sayur, karbohidrat rendah.
buah karbohidrat tinggi. Jadi di sini coach tak banyak buah ya. Tapi kalau sekiranya you all boleh main sendiri, you boleh, kalau aku makan buah banyak macam mana? Nanti kita cerita kat ujung tu. Sebelum coach nak pergi bawah sekali, coach nak just highlight saja beberapa perkara kat sini. Brown rice, kalau kita tengok dari segi protein, kebanyakan makanan ada protein. Jadi macam for example whole meal tadi ada protein dia. Timun pun ada protein juga, timun dengan tomato tadi kan. Kemudian di sini telur mesti ada protein dia. Even sayur-sayuran pun ada protein dia juga. Jadi walaupun sedikit, tetapi kalau dicampur-campur dapatlah 92 gram protein. Siapa yang ikut kelas protein hari tu, you tahu kan, satu orang kalau katalah berat badan dia dalam 70 kilo, 75, okay? Seorang lelaki, katalah dia perlu dalam 1.2, dia perlu lebih kurang 90 gram protein. Okay? So, dari situ kita boleh kira berapa protein yang kita dapat. Dan totalnya kita boleh dapat sini 92 gram protein, okay? Kemudian fat 40 gram, dan lepas tu karbohidrat 150 gram karbohidrat. Ini total makanan ni. Now, kita dah dapat total, sekarang nak tahu. Nampak tak dalam skrin telefon you all tu, nampak tak bila coach tunjuk ni? Siapa-siapa boleh tolong komen kat situ kalau nampak ke tak nampak, supaya nanti kalau sekiranya tak nampak, then coach akan cuba post benda ni dalam komen nanti. Okay. Now, once kita dapat semua dalam bentuk gram, ini gram. Maaf kalau sini siapa yang tak belajar bergram-gram ni, kalau belajar lain daripada bidang sains ni mungkin tak berapa faham kan apa. Tapi this is basic lah. Coach cuba nak paling rendah bahasa yang cuba guna. So semua ni protein berapa gram, okay? Fat berapa gram, karbohidrat berapa gram, okay? Dan kalau nampak fiber ni tadi, sebelum coach terlupa nak sebut fiber. Fiber total di sini ialah 24 gram. Bagi seorang wanita, 24 gram tu okey dah. Tapi kalau seorang lelaki, dia perlu 30 gram. Ingat kan? Yang kelas ke-3 hari tu. Kelas ke-3, ya. Okay. Now, bila kita dah dapat dah jumlah gram dia, okay, macam mana kita nak convert pergi kalori? Okay, senang je. Untuk protein dan karbohidrat, anda hanya perlu mendarabkan kepada 4 saja. 4. Maknanya setiap 1 gram protein ialah 4 kalori. Jadi, kalau di sini 92 gram protein, darab 4, dapatlah 369 kalori. Nampak tak? Fat, karbohidrat pun sama juga, 158 darab 4 dapatlah 633 kalori. Tetapi fat, 1 gram protein ialah 4 kalori. 1 gram fat ialah 9 kalori. Itulah fat ni kita tak boleh banyak sebab dia tinggi kalori dia. Nampak macam minyak zaitun tu kan? Sihat kot minyak zaitun. Tapi 1 gram 9 kalori. Jadi satu sudu besar tu berapa gram tu? You darablah dengan 9. Kan? Senang itu. Jadi you fikir, ingat je? 4, 4, 9. 4 protein, 4 karbohidrat, 9 untuk lemak. Coach selalu confuse. 7 ke 9? 7 ke 9? Tapi tak apa. Selalu Google je. Kalau Google, you Google fat to calorie. Fat to calorie, dia tunjuk berapa. Okay? Now, bila kita dah dapat dah jumlah dia, okay, cuba perhati di sini Di sini kalori yang coach dapat di sini ialah daripada label. Daripada label ke daripada Google. Okay? Ini adalah kalori yang coach dapat daripada label ke Google. Ini dia, 1372 kalori. Okay? Dan ini pula kalori yang coach dapat ialah daripada kiraan semua nutrition tadi. Jadi, boleh check sama ada apa yang coach buat ni sama tak? Lebih kurang samalah. Ni 1372, ni 1366. Bermakna di sini ni kira inline. So, now sekarang cuba kita perhati. Daripada 369 kalori from protein, kita bagi dengan 1366 ni kita dapat 27%. Sini lemak 27% dan
Karbohidrat 46%. Nampak tak yang kita berusaha untuk dapatkan 40, 30, 30. Walaupun dia tak capai tapi dia dah ada structure dekat situ. So maknanya meal pemakanan ini adalah agak seimbang. Nampak tak? Itu CG Coach nak sampaikan. Tak tahulah you all faham ke tidak. Siapa yang rasa macam ini benda barulah hari ni? Benda barulah. Kau nak cubalah belajar ni, satu benda yang membuka fikiran. Cuba terus terang cakap, siapa yang rasa benda ni, bagi coach pun ni benda baru. Sebab coach pun selalunya tak pernah cakap. You all lah yang orang yang pertama coach cerita ni. Even dalam group coaching kami pun tak cerita lagi. Kenapa? Sebab coach akan ambil masa selepas Ramadan ini untuk menerapkan nilai training ini di dalam coaching group kita, supaya mereka memahami. Barulah kata, okay, aku hari ni nak cheat meal. Okay, nak cheat meal apa? Nak cheat meal, okay, aku suka coklat. Jadi you boleh tengok dalam coklat tu berapa dia punya carbohydrate dia, berapa ini, berapa. Ini belum masuk lagi dalam sugar tau. Kalau kita masuk dalam tahap sugar tak mau lagi lah. Tapi kalau kita dah masuk berapa gram ini, kita akan masuk. Dan manakah karbohidrat daripada pemakanan sini ni yang kita nak atur balik, adjust balik. Sebab kalau kita makan coklat, karbohidrat dia tinggi, lemak dia tinggi. Jadi macam mana kita nak pre-plan lagi untuk kita supaya kita balance. So, interesting tak? Siapa yang rasa interesting? Aku boleh kira aku punya treat meal, kan? As long as aku kira within that amount, aku takkan lari punya. Kan? Alhamdulillah. Rose kata benda baru. Saya baru tahu. Intan, Norizan pun kata baru tahu. Alhamdulillah. Jadi walaupun benda ni bukanlah kata kita, kalau sebenarnya kita, sebab kehidupan kita kan, kehidupan kita ni busy every day. Tapi kalau once kita dah buat benda ni, practice 2-3 kali, 4 kali, mula-mula susah lah kita buat. Tapi bila over time, kita tak perlu kira dah, kita dah boleh agak. Macam juga coach ni lah orang yang orang kerja engineer dulu, okay, civil engineer, dan coach bekerja dalam office yang mengira berapa banyak besi nak letak. So kerja tu 10 tahun. Hari-hari buat. Masuk projek baru, kira. Masuk projek baru, kira. Sampai satu masa, coach tak payah kira pun, coach dah boleh agak dah. Tengok saja, ini besi berapa saiz, ini berapa saiz, ini berapa saiz. Tapi disebabkan kita pergi kerja kena dokumentkan, kenalah juga buat kira tu. Maksud macam tu. Kita tak maulah kita mengira all the time. Tapi bila kita dah ada dia punya kefahaman, kan, kita dah mula-mula kita buat susah. Tapi as we keep on doing it, lama-lama benda tu dah jadi satu feeling saja, satu awareness. Macam kita memanah mula-mula kan kita kena panah, pergi kanan, kiri kanan. Tapi as we just keep on doing it, kita dah boleh agak. Walaupun kita tak ada benda yang nak mengukur kat mana kiri ke kanan tu, tapi kita punya feel yang penting. The feel tu. Jadi bila you boleh pergi kat mana-mana, pergi kat kedai, pergi sini, pergi sana, dan you boleh feel ini berapa kalori ni, ini berapa dia punya sugar ni, ini berapa dia punya karbohidrat ni, ini berapa protein ni. You boleh feel benda tu. Dan dia akan membantu you untuk lebih memahami kehidupan. Dan bukan saja tu, you boleh ajar ni anak-anak semua. You boleh keep on doing them. Tapi tu silah, bila you dah ada ilmu macam ni, you tengok orang makan, you rasa macam, kenapa dia makan macam tu? Sebab dulu kita tak nampak. Sekarang nampak macam terbuka dia punya apa? Dia punya keaiban dia tu. Bila dia makan kan macam, katalah dia makan, you will see bila you dah dalam keadaan yang macam makanan terkawal, you will see satu hari nanti kalau you tengok orang makanan nasi penuh macam ni, okay, kemudian air manis, apa dia panggil ni, Milo Dinosaur yang kat Singapura tu, Milo Dinosaur tau, dia punya susu manis, dia punya ni. Kita tengok tu pun kita just scary tau, macam OMG. Kita dah boleh bayangkan dia punya karbohidrat, kita boleh bayangkan gula dalam darah kita melonjak, kita dah boleh macam itulah. Itu yang you want to achieve that kind of situation. Mana then
You senang, you berjalan satu dunia pun, mana-mana you tahu makanan you over ke tidak ke. You will not keep on doing it if you know benda tu tak baik. Alhamdulillah. So, habis coach punya penyampaian hari ini mengenai portion makanan. This is the first time coach sampaikan benda ni. I hope benda ni sampai. Please give me your feedback. Ada yang cakap interesting, ya, benda baru. Kalau boleh, melalui video ni juga, siapa yang berminat nak cuba, you cuba sendiri. Dan you sambung komen kat sini. Coach dah cuba dah kira dah. Okay, and what do you think? Is it difficult? The way coach explain kat you all, adakah dia susah ataupun dia senang? Ataupun masih lagi you tak faham lagi? Okay, just give me feedback. Sebab coach mengambil masa juga nak faham benda ni. Tapi melalui curiosity sendiri, okay, sebab kita tahu benda ni menuju ke something. Why is this all this fat gram? Why is this carbohydrate ada gram? Why is this lemak ada gram? And then why ada definition of 1 gram berapa kalori? There must be a relationship. Jadi bila tengok benda tu, dan kita lebih tahu. Dan insyaAllah kita akan terapkan benda ni dalam coaching program supaya coaching kami lebih memahami. And you all pun dalam live ni pun at least satu opening for you all, kan? So, apa kena-mengena dengan bulan puasa? Dan you sendiri pun boleh tengoklah bulan puasa, you boleh try lah kan, you punya pemakanan sendiri. Dan satu benda yang akan membuatkan you akan rasa sedar bahawa kalau nak turun berat badan, kalau you nak tahu makanan tu betul-betul, then you it's not easy kalau sekiranya kita terlampau meriahkan makanan tu. Of course nak meriahkan makanan ni memang seronok kan, memang best, tapi ia menyusahkan untuk kita nak turun berat badan. So it's always good to be simple. That's why coach akan cerita besok mengenai keep it simple, how to lose weight dalam keadaan yang simplicity. Dia punya ia akan lebih memudahkan kita untuk turun berat badan, insyaAllah. So no question, really no question. You all banyak sangat coach bagi sampai tak boleh nak tanya kan, you all. Selalunya live coach ni ada soalan, tapi hari ni tak ada soalan. So kalau kat situ saja tak apa. Semoga apa yang coach share hari ni memberi manfaat kepada you all semua, dan boleh membantu you all berubah. Bukan saja you all berubah, you punya keluarga berubah, you punya kawan-kawan, you punya parents, mana you boleh membantu mereka untuk memahamkan lagi tentang makanan. InsyaAllah semoga benda ni manfaat ni berterusan. Tolong share lah juga video ni supaya coach pun akan mendapat juga imbuhannya juga, ya. So itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.